Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Selasa 20 September 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Perdana Menteri mahu keluarga Malaysia tidak ketinggalan dalam bidang STEM. Sarawak bakal nikmati capaian internet menyeluruh menjelang tahun 2024. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perlis mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Perhatian serius terhadap sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menunjukkan bahawa pendidikan adalah agenda penting pentadbiran masa kini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan memandang serius bilangan pelajar yang mendaftar dalam pendidikan STEM. STEM juga membantu melahirkan tenaga kerja mahir yang penting bagi negara mengharungi revolusi perindustrian 4.0 IR 4.0. Petronas telah menjadi penyokong kuat kepada usaha kerajaan memperkasa bidang sains, teknologi dan inovasi ataupun STI sebagai pemboleh daya kepada pemantapan sosioekonomi negara. Malah, syarikat gergasi petroleum negara ini juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan program bagi memupuk minat pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik bermula dari sekolah rendah. Pada masa ini, peratusan pelajar dalam STEM ialah 47% dengan 19% dalam mata pelajaran sains tulen. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan Petronas bakal menaikkan 2 kategori allowance untuk pelajar di bawah tajaannya. Tajaan memanfaatkan lebih 2,000 orang berkuat kuasa serta-merta. Ia melibatkan allowance buku dan peralatan belajar serta allowance induksi. Pertama, kenaikan allowance buku dan peralatan belajar daripada RM1,000 kepada RM1,500 untuk pelajar di Malaysia dan tambahan RM500 untuk pelajar di luar negara. Yang kedua, pelajar yang baru menerima penajaan PESP, Allowance Induksi, Onboarding Allowance, akan dinaikkan daripada RM4,500 kepada RM5,000. Kenaikan kedua-dua allowance ini mengambil kira kos tarikh hidup yang semakin tinggi dan bantuan ini diharap dapat meringankan beban pelajar dan ibu bapa, seterusnya memudahkan proses pembelajaran pelajar. Datuk Seri Ismail Sabri berucap pada majlis penyampaian anugerah program penajaan pendidikan Petronas PESP di Ibu Negara. 600 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 seluruh negara menerima tajaan ini. Petronas melabur melebihi RM340 juta untuk program tajaan ini dan merupakan angka tahunan tertingginya.
Seterusnya, kita ke perkembangan dari bumi kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak bakal nikmati capaian internet menyeluruh menerusi program Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2. Untuk perinciannya, langsung bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sehubungan itu, Sarawak dijangka menikmati capaian internet menyeluruh menjelang tahun 2024 di bawah program Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, Sarawak kini mempunyai lebih 80% kawasan mempunyai liputan di bawah program Jendela Fasa pertama yang bakal selesai penghujung tahun ini. Tan Sri Anwar Musa berkata bagi program di bawah jendela fasa 2 itu terdapat lebih 600 buah kawasan di Sarawak telah dikenal pasti bakal mendapat akses capaian internet menggunakan teknologi satelit. Ujarnya lagi capaian internet memerlukan tempoh yang panjang untuk dilaksanakan kerana ia bergantung kepada sesuatu kawasan ekoran terdapat beberapa kawasan tidak mempunyai jalinan fiber optik. Justru itu katanya sekiranya kawasan-kawasan yang tidak mempunyai jalinan fiber optik itu, maka terpaksa menggunakan teknologi satelit. Malah beberapa kawasan memerlukan pertambahan menara telekomunikasi baharu. Dan kita juga akan sedang berunding untuk meningkatkan penggunaan satelit di Sarawak kerana terdapat lebih kurang 600 lagi lokasi yang telah dikenal pasti untuk kita menggunakan teknologi satelit. Ini sebagai pilihan terakhir walaupun agak mahal dan ini perlu dilakukan kerana dasar kita ialah di akhir jendela 2 kita mahukan kesemua kawasan berpenduduk termasuk di kawasan terpencil di pendalaman juga harus mempunyai ketersambungan perkhidmatan jalur lebar. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia bersempena program sesi pengagihan peranti siswa di Auditorium Tun Ahmad Zaidi Adrus, Institut Pendidikan Guru IPG, Kampus Batu Lintang, Kuching. Tan Sri Anwar Musa juga berharap proses pengagihan di Sarawak dapat dilaksanakan dengan teratur bagi mengelak pelajar yang terpilih tidak perlu menunggu lama mendapatkan peranti tersebut sementara permohonan masih dibuka. Baik, sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM sudah menerima 350,000 jumlah permohonan bagi pakej peranti siswa keluarga Malaysia. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata daripada jumlah itu 7,400 permohonan sudah diluluskan bagi pelajar di Sarawak. Katanya, KCOM turut menyasarkan 80% pengagihan peranti kepada pelajar dapat dilaksanakan sebelum penghujung November tahun ini. Jadi sementara IPTA dan IPTS yang kebanyakan bermula sesinya pada bulan Oktober, jadi sementara sampai ke bulan Oktober, Politeknik, IPG yang memang telah pun memulakan program dan pelajar sudah berada di kampus, kita akan turut mendahulukan IPG dan juga Politeknik dan sebagainya. Kuncinya saya berharap sebelum akhir tahun, menjelang akhir bulan November, kita harap kurang-kurang 80% peranti telah dapat disampaikan kepada semua para mahasiswa dan mahasiswi. Tan Sri Anwar Musa berkata demikian pada sidang media selepas sesi pengagihan peranti siswa kepada para pelajar yang terdiri daripada penuntut Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Batu Lintang dan IPG Kampus Tun Abdul Razak Samarahan. Terdahulu berucap pada majlis itu, beliau berkata bagi fasa pertama peringkat Sarawak ini, penuntut IPG di Sarawak merupakan penerima peranti terawal bagi kategori IPG. Beliau berharap para penerima memanfaatkan gadget tersebut untuk membantu dalam proses pembelajaran masing-masing, terutama dalam mendepani kepantasan teknologi pada masa kini. Tegasnya, para pelajar diingatkan agar tidak menyalahgunakan peranti yang diberikan secara percuma oleh pihak kerajaan itu untuk tujuan yang tidak mendatangkan manfaat kepada diri pelajar.
Dalam pada itu, peruntukan tambahan sebanyak RM750,000 untuk skim beasiswa Universiti Teknologi Sarawak UTS akan disediakan oleh kerajaan negeri bagi membiayai pengajian selama 4 tahun kepada 50 pelajar golongan B40. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai berkata kuota skim beasiswa yang diumumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng tahun lalu iaitu pengurangan sebanyak 80% yuran pengajian untuk 100 pelajar Bumiputera dan 100 bukan Bumiputera telah dipenuhi. Jelasnya daripada jumlah tersebut terdapat 50 pelajar terdiri daripada anak-anak tempatan yang turut memohon skim yang sama namun tidak menerima manfaat daripada skim beasiswa tersebut. Ujarnya setelah berjumpa dengan Premier Sarawak baru-baru ini, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bersetuju untuk menambah peruntukan bagi skim beasiswa untuk 4 tahun yuran pengajian kepada 50 pelajar. Saya berjumpa dengan Abang Muhammad Tutup yang Muhammad Premier, dia bersetuju untuk ditambah RM750,000 untuk 4 tahun untuk 50 orang ditambah. Walaupun yang private university, tetapi iurannya memang setara dengan universiti awal. Jadi dari segi kemudahan lain, kita boleh hantar ke Kuala Lumpur. Datuk Anwar yang juga pengerusi UTS merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka berucap demikian semasa merasmikan Majlis Penangguhan Seminar Zakat di Dewan Kompleks Islam Sibu. Dalam pada itu, beliau juga memohon Tabung Baitumal Sarawak agar menyediakan peruntukan serupa kepada 50 orang pelajar daripada kalangan anak yatim dan asnaf. Program pelepasan banduan secara lesen PBSL Perintah Kehadiran Wajib dan Parol yang dilaksanakan oleh Jabatan Penjara di Sarawak adalah satu alternatif yang baik menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Ia dapat memberi kesediaan kepada banduan untuk menempuh kehidupan semula dalam masyarakat perdana. Berucap pada program Outreach Peringkat Negeri Sarawak di Sibu, beliau menyifatkan pembebasan banduan secara lesen adalah peluang kedua dan ia satu keistimewaan yang diberikan kepada banduan yang layak. Jelas Datuk Seri Fatimah, banduan yang layak diberikan PBSL dapat merapatkan hubungan kekeluargaan, mencari peluang pekerjaan, perancangan masa depan dan lain-lain perkara yang difikirkan wajar oleh Komisioner Jeneral Penjara. PBSL juga katanya bertujuan mengurangkan kesesakan dalam penjara dan memberi pelepasan kepada banduan untuk menjalani hukuman pemenjaraan di luar batasan penjara dan mengikut program pemulihan komuniti. Tambahnya, kerjasama antara Jabatan Penjara dan KPWK melalui portfolio pembangunan sosial, Majlis Pembangunan Sosial Sarawak ini telah terjalin sejak tahun 2016, antaranya melalui program Randau. Ini selari dengan hasrat penjara sebagai pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Saudara, perayaan Pesta Tanglong lazimnya disambut oleh komuniti Cina di Mukah secara kecil-kecilan. Namun tahun ini, kerjasama antara Pejabat Residen Mukah dan Persatuan Masyarakat Cina Mukah berjaya mengadakan Pesta Tanglong yang tanpa disangka berjaya menarik kehadiran lebih 2,000 peserta dari pelbagai kaum. Wartawan RTM Sibu, Al-Hadi Samsawi, ada perinciannya. 2 tahun tanpa sebarang sambutan besar-besaran kesan penularan COVID-19, Bandar Mukah yang dulunya meriah dengan perayaan kebudayaan pelbagai kaum senyap sepi tanpa sebarang majlis keramaian. Ekoran daripada itu, Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib tekad mahu menceriakan semula suasana dengan penganjuran Pesta Tanglong pada tahun ini dalam skala yang lebih besar. Dalam tempoh kurang daripada 2 minggu sahaja, pelbagai persatuan, kawasan rukun tetangga dan sekolah komited membuat persediaan untuk acara ini yang akhirnya berlangsung dengan jaya baru-baru ini. Semangat dan kesepakatan dan kerjasama perlulah diteruskan supaya kita sentiasa mengukuhkan budaya positif yang penting bagi memastikan keharmonian kita. Itu adalah antara inisiatif kami mengangkatkan semangat kita, lekak kita berkurang dulu dari segi pandemik COVID dan nak memastikan bahawa memberikan kerja
kegembiraan pada anak-anak kita. Seawal pukul 6 petang, peserta mula memenuhi dataran Pehin Setia Raja Mukah membawa bersama pelbagai jenis tanglong. Ratusan tanglong turut diberikan secara percuma kepada peserta untuk dibawa ketika perarakan di sekitar Bandar Mukah. Walaupun persediaan dibuat dalam tempoh yang singkat, terdapat peserta yang masih sempat menyiapkan tanlong istimewa mereka, antaranya tanlong replika bangunan ikonik Pehin Setia Raja Mukah, tanlong rama-rama dan ikan yang diarak bersama kontingen masing-masing. Tidak kurang juga gelagat kanak-kanak yang ceria dipakaikan pakaian tradisional kaum masing-masing. Malam ini memang pelbagai kaum lah. Jadi yang ini agak berbeza lah, yang boleh macam nampaknya Sarawak kita boleh bergaul bersama lah. Tak kira kaum. Kali pertama ini ada. Ini buat sendiri. Ini buat sendiri. Ini pun buat sendiri. Lebih bagus. Kalau buat lain kali mau buat sendiri bagus. Jangan beli setia punya. So saya orang berterima dalam 1 week saja. So masa tak cukup lah. Kalau lebih masa cukup, maybe dapat buat cantik lagi. Biasa, no, memang happy. Saya harap next year lagi buat besar lagi, lebih bagus. Saya boleh ada masa, saya boleh buat macam kereta punya. Event tu best. Nya dapat merapatkan silaturahim. Dah lama dah kami orang si merasa macam tu bah. And mun ada next time boleh lagi kami orang join. Best gila. Memang mau lagi tiap tahun macam tu. Melihat kepada kejayaan perayaan Pesta Tanglong di Mukah ini, pastinya ia akan menjadi titik tolak untuk setiap perayaan kebudayaan disambut dengan lebih meriah selepas ini. Mungkin inilah sisi positif penularan COVID-19 yang mengajar kita untuk lebih menghargai saat-saat indah, termasuklah meraihkan perayaan dan majlis seperti ini yang cukup istimewa sebelum ia dikekang semula. Al-Hadi Syamsawi, RTM. Seramai 250 delegasi persidangan Asia Flux 2022 dari pelbagai negara disantuni dalam majlis makan malam di Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Sarawak, Tropi di Kota Samarahan malam tadi sebagai pembuka tirai program tersebut. Majlis yang dihoskan oleh Pengarah Tropi Dr. Luli Meling itu telah dirasmikan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagahwiin. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Roland mengalu-alukan kedatangan para delegasi ke Sarawak dan berharap agar berkongsi ilmu sepanjang persidangan yang berlangsung selama 3 hari. Asia Flux 2022 yang dianjurkan bersama oleh Persatuan Tanah Gambut Malaysia Tropi dan Jawatankuasa Pemandu Sains Asia Flux bertujuan memberi peluang kepada perwakilan untuk membentangkan aktiviti penyelidikan terkini mereka, bertukar idea dan pengalaman baharu, mewujudkan hubungan penyelidikan dan juga meneroka potensi penyelidikan kolaboratif. Bertemakan The Nexus of Land Use Change, Ecosystems and Climate, A Path Towards Sustainable Development Goals, persidangan tersebut merupakan platform untuk meningkatkan kesedaran tentang dinamik ekosistem dan keboleh-ubahan alam sekitar dalam kalangan kerajaan, industri serta orang awam. Ia juga bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan bakal saintis muda dari Asia Tenggara tentang kepentingan kitaran pelepasan gas rumah hijau dalam membimbing dasar guna tanah yang mapan di rantau ini. Baik, saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Saudara, untuk perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Met Malaysia, Wan Muhammad Hafiz Hussein. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Alhamdulillah pada ketika ini rantau negara kita di Semenanjung khususnya memasuki ini keadaan cuacanya agak baik. Pada ketika ini kebanyakan negeri dalam keadaan yang agak mendung. Hanya di beberapa negeri sahaja mengalami hujan. Pada ketika ini hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di negeri Kedah, di daerah Kampar, di negeri Perak, di Kelantan dan juga di bahagian utara di negeri Terengganu. InsyaAllah hujan yang berlaku ini akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Bagi negeri Sabah pada ketika ini hujan berseteruk petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, namun ianya lebih tertumpu di bahagian Sandakan, Kudat dan juga di bahagian
bahagian pedalaman. Bagi bahagian Tawau dan juga Pantai Barat buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Begitu juga di negeri Sarawak yang mana pada ketika ini hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, namun ianya lebih tertumpu di bahagian barat yang melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga di bahagian Limbang. Hujan yang berlaku bagi kedua-dua negeri ini. Bagi negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Baik, bagi paparan carta angin pada ketika ini menunjukkan rantau negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah baratan dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan perairan ini, di kawasan latitude yang lebih tinggi ini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga masih lagi boleh mencapai 3.5 meter. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta elok bergelora. Kategori pertama di kawasan perairan Phuket, kawasan perairan Condor, Reef North dan juga Palawan yang mana keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan reks laut. Jadi orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, seperti kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Jember Terengganu kita. Saksikan Selamat Pagi Malaysia bersiaran selama 3 hari di Kuala Terengganu. Jumaat dan Sabtu 23 dan 24 September bertempat di Kalang Warisan Pulau Manis Serada, Kuala Terengganu, dan Ahad 25 September bertempat di Kampung Budaya di Muzium Negeri Terengganu. Pelbagai aktiviti menarik kami sajikan untuk anda. Bersama-sama saya Ridwan Mustafa dan Syafiqah Ishak akan menemani hujung minggu anda di sini. Mari ramai-ramai pakat Giganu Jember Terengganu kita. 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu. Fokus negeri di bawah Bayu. Agensi di bawah KKTP diingatkan sentiasa bekerja dalam satu pasukan. Butiran lanjut bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, sahih. Semua agensi di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP dalam daerah Sandakan diingatkan sentiasa mengamalkan budaya bekerja dalam satu pasukan. Kerjasama berpasukan seumpama bukan sahaja mengukuhkan lagi kesepaduan antara agensi, ia sekaligus berupaya mendepani cabaran secara bersama. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Majlis Perbandaran Sandakan MPS merupakan pihak berkuasa tempatan terbesar di Sabah, mempunyai pengurusan kewangan yang kukuh sekaligus memperlihatkan kecekapan melaksana pungutan cukai dengan sumber yang luas. Ini dapat membantu MPS merancang pembangunan yang lebih berkesan termasuk memberi perkhidmatan terbaik kepada pembayar cukai dalam daerah Sandakan.
Perlu bagi semua yang terlibat itu bekerja sebagai satu pasukan. Bukan menganggap diri mereka hanya mewakili kumpulan-kumpulan tertentu. Saya yakin sekiranya mereka dapat bekerja sama satu pasukan, diketuai oleh Presiden, sehingga insyaAllah mereka akan dapat menyelesaikan masalah-masalah dan cabaran yang sering dihadapi oleh PBT. Beliau ditemui media selepas mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli Majlis Perbandaran Sandakan di Sandakan. Antara isu disentuh dalam pertemuan ini termasuk masalah anjing liar dan bangunan yang ditinggalkan terlalu lama. Dalam perkembangan lain, Datuk Masidi memaklumkan proses pelantikan konsesi akan dipercepat bagi menyelesaikan isu kelewatan tugasan pembersihan bandar Sandakan. Mengenai kerja-kerja membaik pulih pasar umum Sandakan, para peniaga diberi kelonggaran untuk meneruskan aktiviti perniagaan memandangkan notis penutupan yang singkat. Semalam, MPS mengeluarkan notis penutupan sementara pasar berkenaan bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih dalam tempoh 3 bulan. Dalam lawatan rasmi ke Sandakan yang bermula semalam, Datuk Masidi turut merasmikan pawagam baharu dibina di Sandakan. Ia merupakan pawagam kedua di Sandakan yang dikendalikan syarikat tempatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Sabah menumpaskan kegiatan penyelewengan barangan kawalan diesel bernilai hampir RM36,000 dalam serbuan di sebuah stor tidak bernombor di Kampung Kabuto, Tawau semalam. Menurut kenyataan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDNHEP Sabah, Zulfami Mat Udi, serbuan dilakukan selepas risikan dijalankan hasil maklumat bahagian penguatkuasaan KPDNHEP Putrajaya. Dalam serbuan pukul 10 pagi ini, sejumlah 2,090 liter minyak diesel, sebuah lori, tangki penyimpan minyak, 1 unit pam elektronik serta hos besar disita. Turut ditahan seorang lelaki tempatan dipercayai bekerja di lokasi terbabit selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran dan lesen sah untuk menyimpan barang kawalan di lokasi berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kempen keselamatan kebakaran dilihat antara mekanisme terbaik memberi pendedahan kepada masyarakat berhubung keselamatan kebakaran. Langkah berkenaan membolehkan tindakan proaktif diambil untuk melindungi nyawa dan harta benda daripada risiko berlaku perkara tidak diingini. Usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah Zon 4 Keningau di Kampung Makatip Tambunan baru-baru ini melaksanakan program ini mendapat reaksi positif dalam kalangan penduduk kampung yang menyertainya. Saya bersyukur sangat, sepatutnya ini diadakan dari dulu lagi supaya ibu-ibu terdedah dengan apa itu yang boleh belajar apa asas dalam memadam api lah. Saya berterima kasih kepada pihak Bomba atas kerjasama sama kampung-kampung di Makatip ini akan memberi peluang kepada kami untuk menerangkan ataupun memberi apa semua yang kami tidak diketahui pasal-pasal pemadaman api. Jadi hari ini kami banyak terima kasih pada anjuran Bomba. Sangat baik. Peserta yang hadir dalam kursus teori dan amali pada hari ini, kita berharap mereka juga dapat memudayakan keselamatan kebakaran tanggungjawab bersama. Dia sedikit sebanyak telah membantu pihak Bomba dan juga masyarakat kampung di seluruh Tambunan ini, di mana keberadaan Bomba Sukarela ini kami adalah first respon Bomba. Sejak saya duduk di kampung ini, tidak pernah pun saya dapat melihat apa yang dibuat oleh program Bomba daerah Tambunan sekarang ini. Jadi rasa saya ada bagus sedikit, karena kalau sekiranya ada kebakaran sudah tentu di kampung-kampung yang lain dan juga di tempat saya ini tidak ada masalah. Seramai 200 peserta menghadiri program ini mendengar ceramah pencegahan kebakaran dan melakukan aktiviti demonstrasi pemadaman api selain aktiviti menggulung serta merentang hos.
Pasukan Institusi Pertahanan Awam Malaysia PISPA Kolej Komuniti Sandakan akan mewakili Sabah ke pertandingan Himpunan Pasukan Institusi Pertahanan Awam HIPAH peringkat kebangsaan di Perlis bermula 23 hingga 25 September ini. Selepas pasukan itu menjuarai PISPA Skill Rest Kolej Komuniti Negeri Sabah yang dilaksana di Tambunan baru-baru ini. Pasukan PISPA College Community Sandakan diwakili 8 pelajar terdiri Muhammad Irsyad Hafizuddin Jamaridin, Muhammad Syafiq Aiman Jamil, Henry Wong Sin Kiong, Heri Yati Hassan, Nick Hafiz Tony, Nurul Nabiha Amni Zawawi, Muhammad Yazid Al Ayub Zakaria dan Al Muhammad Saleh Syazwan Afandi. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi pasukan PISPA College Community Kota Marudu dan College Community Tambunan. InsyaAllah saya cuma di sini saya hanya boleh cakap kami buat yang terbaik, kami bawa semangat kawan-kawan kami, pelajar-pelajar dari college community yang lain juga, kami bawa semangat mereka ke sana dan saya mengharapkan doa dan juga semangat itulah ada masa kami di sana. Perasaan saya merasa amat bangga dan juga terkejutlah kami boleh dapat juara walaupun kami training dalam masa yang singkat 2 minggu saja, tapi kami dapatlah juga juara untuk mewakili daerah Sandakan dan juga kami berjaya dapat mewakili negeri Sabah ke Perlis. Kami datang ke sini dengan notis yang singkat dan juga training yang seperti 2 minggu sahaja, jadi kami cuma mengharapkan result yang berdasarkan dengan kami punya kadar training, tapi kami tidak sangka bahwa training selama 2 minggu sahaja boleh membuat kami pergi sejauh ini. Hadiah disampaikan Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Sabah, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Nazrullah Muhammad Nazir, mewakili Pengarah Pertahanan Awam Sabah yang setia penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Mohtar Samad. Program-program ini amat penting untuk APM sebab memang hasrat APM untuk meletakkan 10% ataupun 10% rakyat Malaysia yang terlibat dengan ilmu pertahanan awam. Jadi ini adalah salah satu elemen yang mana APM menggunakan strategi ini untuk menyampaikan ilmu pertahanan awam kepada semua peringkat. Ya, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa tanah air, terus saja bersama Sahi di Akes Sapuri. Sahi, silakan. Terima kasih, Anne. Lintas langsung dari Perlis hari ini memberi fokus mengenai usaha membantu masyarakat setempat membasmi aktiviti negatif seperti vandalisme dan jenayah. Bagi perkongsian penuh, terus bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Terima kasih. Selain makanan yang menjadi keperluan kepada komuniti, pendidikan juga merupakan perkara penting terutama dalam membantu masyarakat setempat memahami perlunya untuk membasmi aktiviti negatif dalam negara. Melihat keperluan itu, Persatuan Kebajikan Usahawan Mikro Malaysia di bawah program Food Bank Malaysia at Perlis mengambil tanggungjawab membantu masyarakat setempat terutamanya golongan B40. Program yang diadakan di PPR Sena itu turut mengenengahkan pelbagai jenis pendidikan seperti akademik, agama dan pendidikan sukan. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Azizan Sulaiman, selain menerima bantuan makanan, anak-anak dari keluarga berkenaan turut menerima pendidikan percuma. Sehubungan itu, ia dilihat bersesuaian dengan taraf masyarakat setempat yang sangat memerlukan bantuan dari pelbagai sudut. Jadi bila adanya program yang macam ni, boleh kita bagi tahu kepada penduduk sini bahawa inilah dia hakikat bahawa kerajaan memandang serius akan aktiviti program-program yang sepatut yang sihatlah kita buat supaya mereka terdedah kepada kefahaman untuk maintain balik tak ada lagi vandalism, tak ada lagi perkara yang baik yang buruk berlaku di sini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Food Bank Malaysia at Perlis di Kanga baru-baru ini. Program berkenaan turut mendapat sokongan kerajaan negeri sebagai salah satu platform menjadikan Perlis Sifa Miskin Tegar. Pelbagai kaedah dan tata cara serta program diatur Universiti Malaysia Perlis UNIMAP bagi memastikan pelajarnya sentiasa memenuhi permintaan industri masa kini.
Salah satunya adalah dengan menyediakan program latihan industri atau peluang pekerjaan dengan pelbagai syarikat gergasi di luar negara. Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMEP, Profesor Dr. Muhammad Fuad Sa'dan berkata, pihaknya sentiasa menyokong pelajarnya menerokai pekerjaan di luar negara, khususnya menerusi latihan industri. Usaha memberikan pendedahan mereka untuk memperolehi, mendalami pengalaman dan pengetahuan, tapi dalam masa yang sama juga korporat dapat melihat keupayaan yang ada pada mereka dan mereka terus diserap masuk dalam syarikat-syarikat yang giant ataupun syarikat besar di peringkat antarmasa. Ini merupakan satu manfaat yang begitu berfaedah sekali untuk pelajar UNIMEP. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa lawatan jelajah ilmu UNIMEP di Vientiane, Laos. Program jualan murah Keluarga Malaysia JMKM merupakan tempat terbaik untuk membeli barangan keperluan asas terutamanya untuk keluarga B40. Tinjauan berita ATM mendapati harga barangan keperluan asas yang dijual berpatutan. Ia lebih murah disebabkan peruncit berjaya mendapatkan produk dan barangan keperluan asas secara terus daripada penternak atau pembekal tanpa melalui pemborong tengah. Penawaran harga menarik itu juga turut melibatkan agensi-agensi berkaitan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDNCP, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI serta Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan agensi-agensi di bawahnya. Kita had macam minyak masak paket ni untuk satu orang boleh beli dua lah. Dan barang-barang lain tepung gandum, sardin, Maggi dan barang-barang yang ni lah, sabun basuh pun ada. Dan untuk ni kita memang ada 60 item yang kita tawarkan di bawah program ni lah untuk 2 hari ni. Di Perlis, ianya diadakan di kesemua 3 parlimen pada setiap hujung minggu dengan berkonsepkan pusat sehenti bagi barangan keperluan asas termasuklah barangan basah. Selalu kalau telur ayam ni saya beli 1 ataupun 10 saja kalau ikut harga lama. Tapi hari ni alhamdulillah saya boleh beli 2 papan. Dapat jimat kos yang banyak lah. Dalam anggaran tu kira belah-belah ringgit jugalah kan. Berbanding harga biasa. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Perlis kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Ahmad Iqbal. Kedah melakukan persediaan rapi dan bersiap sedia hadapi banjir dalam fasa peralihan monsun timur laut yang dijangka bermula pertengahan November ini. Ia termasuk bekalan makanan dan barangan keperluan asas kepada penduduk terjejas banjir, khususnya mereka yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS. Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kebajikan Negeri Kedah, Datuk Halimatun Syahadiah Saad berkata, pihaknya akan memastikan bekalan makanan dan barangan keperluan asas yang disimpan di depo Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Bidong mencukupi. Selain itu, PPS juga berada dalam keadaan siap siaga untuk menempatkan penduduk yang terjejas banjir. JKM sentiasa membantu tanpa mengira waktu. Ada bawah support tak? Maksudnya kita macam ada kawasan-kawasan, dia ada daerah-daerah, contohnya macam di Kubang Pasu ni kita ada mukim-mukim yang menjadi hotspotnya. Kita akan fokus kepada itu pemerkasaan pengulu dan juga JPKK dan juga NGO untuk membantu mangsa-mangsa nanti. Ya. Yang paling penting sebab operasi bilik gerakan banjir ni akan didominasikan oleh DO. Jadi DO on, kita semua akan on. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Jelajah Prihatin Wanita Kedah 2022 sempena Karnival Usahawan Wanita Kedah 2022 di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Napoh di Chandun, Kedah. Kementerian Pendidikan akan memastikan sektor pendidikan terus diberi keutamaan dalam bajet 2023. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Dato' Dr. Ma Hang Soon berkata, langkah itu penting agar usaha memperkasa bidang pendidikan negara dapat diteruskan. Ujarnya, kementerian telah mengusulkan cadangan kepada Kementerian Kewangan untuk menambah peruntukan. Ya, kita mempunyai lebih daripada 440,000 guru dan tenaga pengajar, ya, termasuk jumlahnya ada segi enrollment, ada segi penyelenggaraan untuk bangunan dan sebagainya cukup besar, ya. Dan selama ini saya nak tekankan sekali lagi, memang peruntukan yang sangat besar dan Kementerian Pendidikan Malaysia lah
di antara kementerian yang menerima jumlah yang sangat besar selama ini. Beliau ditemui pada majlis penyerahan sumbangan buku kepada sekolah-sekolah daerah Mualim di Sekolah Menengah Kebangsaan Proton City, Tanjung Malim. Menerusi bajet 2022, sektor pendidikan menerima peruntukan terbesar berjumlah RM52.6 bilion atau 16% daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan persekutuan. 2 ladang babi komersial di Perak dikesan dijangkiti penyakit demam babi Afrika atau African Swine Fever ASF. Exco Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan, Razman Zakaria berkata ia dikesan melalui ujian Polymerase Chain Reaction PCR oleh Institut Pendidikan Veterina VRI Ipoh pada 17 dan 18 September lalu. Jangkitan wabak itu bagaimanapun berada dalam keadaan terkawal dan hanya berlaku di daerah Krian. Beberapa langkah diambil bagi mengawal penularan tersebut termasuk melupus segera baki populasi 88 ekor babi di ladang terjangkit yang dijangka selesai hari ini. Selain itu, daya jejak ke atas kenderaan pengangkut haiwan terlibat dengan ladang dijangkiti juga dilakukan serta mengawal ketat pergerakan keluar masuk babi dan kenderaan ke ladang berkenaan. Beliau menasihati orang ramai agar tidak panik kerana penyakit ASF tidak berjangkit pada manusia. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak melupuskan 47 kenderaan sita secara pelelongan kali kedua bagi tahun 2022. Pengarahnya Muhammad Yusof Abustan berkata, kenderaan yang disita mempunyai pelbagai kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Daripada jumlah tersebut, 35 buah kenderaan boleh dilesenkan manakala 12 buah kenderaan lagi tidak boleh dilesenkan. Motosikal sebanyak 13 buah, 11 boleh dilesenkan, 2 tidak boleh iaitu scrap. Motorkar ada 23, yang boleh dilesenkan 8 scrap iaitu 31 buah, dan motor lori 1 boleh dilesenkan dan 2 scrap, jadi 3 buah lori. Sesi lelongan melibatkan 53 orang pembida dan memperoleh hasil kutipan sebanyak RM505,000. Sementara itu, dari tahun 2015 hingga Ogos lalu, JPJ Perak telah menyita 292 buah kenderaan klon menerusi operasi berterusan. Tangkapan oleh pihak polis setiap hari ianya menunjukkan jumlah yang agak besar juga. Memperincikan perkembangan dalam negara. Apabila titah tuanku itu mengatakan ini merupakan bajet yang harus mendapat mandat dan sokongan. Politik, ekonomi serta isu semasa. Saksikan Bicara Naratif setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Bekas anyaman mengkuang berusia lebih 100 tahun. Anyaman berbentuk beg kecil itu merupakan antara produk yang disimpan pengusaha anyaman kaum Semelai di Bera sejak 3 generasi. Ini membuktikan hasil seni anyamannya yang boleh bertahan sehingga kini. Nur Khairul Bariah Omar
Jabatan Kemajuan Orang Asli Pahang, Jakwa Johari Alwi, pihaknya turut memberi latihan kemahiran dari segi pemasaran dan penghasilan produk kepada masyarakat orang asli. Libatkan mereka ni dalam beberapa program lah, terutama contohnya Karnival Usahawan Orang Asli. Kita libatkan juga dalam mini Karnival Usahawan Desa. Kita akan ada satu kursus insyaAllah dalam minggu depan ni. Kita akan anjurkan satu kursus digital, perniagaan digital. So macam mana dia nak memasarkan dia punya produk melalui digital, yang mana ianya boleh pergi lebih jauh lah. Anyaman Mengkuang sinonim dengan masyarakat orang asli. Kepelbagaian produk yang dihasilkan melalui Anyaman Mengkuang ini mampu memenuhi cita rasa pembeli kini. Ia juga sebagai bukti masyarakat orang asli mampu menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Nur Khairul Bareh Omar, RTM. Susulan kebakaran melibatkan belasan rumah kedai di Kampung Cina, Kuala Terengganu pada Ahad lalu, kawasan kebakaran terbabit akan dibangunkan semula dengan mengekalkan ciri-ciri warisan setempat yang bakal menjadikan tarikan pelancong. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar berkata perbincangan pembangunan semula itu dibincangkan bersama pemilik bangunan terbabit selepas laporan penuh berkaitan kejadian itu diperolehi. Kita akan bertemu dan bincang bagaimana cara terbaik untuk kita menyelesaikan masalah yang ada ini dan dalam masa yang sama memastikan bahawa suasana di Kampung Cina ini, di kawasan yang menjadi heritage atau tempat sebagai daripada sejarah bagi Kuala Terengganu ini untuk kita bangunkan kembali dan tidak terjejas akibat kebakaran yang menimpa ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke lokasi kebakaran tersebut. Turut hadir Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu Muhammad Hilman Abdul Rashid. Peruntukan sebanyak 19.5 juta ringgit dimanfaatkan untuk membangunkan industri kelapa dan tanaman kopi di negara ini. Ia diluluskan menerusi rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 dengan 4.5 juta ringgit untuk tanaman kopi dan 15 juta ringgit bagi industri kelapa melibatkan infrastruktur dan fasiliti berkaitan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dato' Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata peruntukan juga untuk pembekalan input-input pertanian, perolehan bahan dan kawalan perosak serta pemindahan teknologi. Itu peruntukan yang agak besar dan saya yakin, saya percaya kerajaan di masa hadapan nanti kita akan bagi galakan yang khusus kepada dua tanaman ini supaya negara kita akan dapat capai tahap SSL. Beliau terdahulu merasmikan Hari Kelapa dan Kopi 2022 di Pusat Pertanian Parit Botak, Batu Pahat. Kira-kira Melaka merintis usaha menjadi negeri pertama mengadakan kempen besar-besaran menggalakkan pengusaha makanan seliaan di rumah mendapat suntikan vaksin anti-tifod. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata matlamatnya memastikan kualiti dan tahap makanan yang disediakan pengusaha selamat untuk pengguna. Pengusaha digalakkan mendaftar menerusi sistem Food Safety Information System of Malaysia (FOSIM) dan mendapatkan latihan pengendali makanan. Pengguna pula perlu membuat pilihan bijak dengan melayari laman sesawang FOSIM untuk mengenal pasti pengusaha makanan yang sudah berdaftar dan telah mendapat suntikan vaksin anti-tifod. Jadi, untuk mendaftar FOSIM ini adalah secara percuma. Dia boleh daftar secara online ataupun kalau tak pandai nak daftar online, kita buka kepada semua pejabat kesihatan daerah. Penjaga-penjaga online ini yang berpusat di rumah ini boleh ke pejabat kesihatan daerah untuk mereka daftarkan. Tak perlu SSM, hanya perlu nombor IC saja untuk didaftarkan supaya mereka ini terdaftar dalam FOSIM dan mereka ini mesti mendapatkan typhoid. Dah dapat typhoid, dah daftar FOSIM dan pergi latihan. Latihan itu hanyalah RM50 seumur hidup
boleh digunakan semua hidup untuk sijil tu, dan akhirnya mereka ini akan didaftarkan di dalam FOSIM. Dan pengguna-pengguna pun kalau kata dia nak beli makanan dekat di Melaka khususnya, cek dulu dalam FOSIM ada tak mereka ni tersenarai. Beliau ditemui pada sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia Peringkat Negeri Melaka 2022 dan Anugerah Medan Selera Bersih, Selamat dan Sihat Peringkat Negeri di Air Keruh. Akses terhadap kemudahan internet menggunakan jalur lebar menjadi keperluan penting untuk mewujudkan kesaling hubungan digital negara, terutama peralihan ke arah teknologi 5G berkualiti. Media sosial antara medium yang memanfaatkan kemajuan bidang komunikasi tersebut dan mendapat permintaan tinggi daripada pengguna. Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada butirannya. Pandemik COVID-19 mencetus perubahan gaya hidup masyarakat sehingga penggunaan internet keluarga Malaysia, terutama media sosial, semakin meningkat. Pensyarah kanan Program Komunikasi Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Suryahani Rahman berpandangan kini kebanyakan individu memiliki akaun media sosial yang menjadi refleksi hidup masyarakat. Selain sebagai hiburan, ia berupaya memudahkan urusan seharian. Ada juga sekarang ni trend juga dalam pelbagai bidang lah, industri pun memang kita kata apa, utilize media sosial ni sebagai satu platform perniagaan, platform kita kata apa, konsultansi, khidmat nasihat, dan memandangkan kita baru saja melepasi era pandemik kan, yang ketika itu kami di institusi pengajian pun memang bergantung penuhlah kepada social media dan juga platform media yang. Pegawai Perubatan Dr. Alif Zaki antara yang memanfaatkan platform media sosial TikTok. Sejak tahun 2019, media itu digunakan secara kreatif untuk mengajak masyarakat berfikir secara kritis. Selain berkongsi tentang panduan kesihatan, ia mampu membentuk keluarga Malaysia berfikiran matang dan menghargai antara satu sama lain. Saya ingin membuat konten untuk memberi pendidikan, memberi kesedaran, memberi pengetahuan kepada masyarakat sekeliling tentang apa yang berlaku dekat sekeliling kita. Sebab masyarakat kita datang daripada pelbagai kaum, pelbagai latar belakang, pelbagai isu sosioekonomi. Jadi kita mesti bijak untuk tackle isunya, kerana untuk masyarakat yang susah ataupun pendapatan di bawah minimum, itu adalah satu cabaran bagi mereka macam mana untuk mencari rezeki. Kita tidak tahu tentang kesusahan mereka, kita tidak tahu apa struggle mereka dalam mencari rezeki sehari-hari berbanding dengan orang yang lebih berpendapatan ataupun berpendidikan. Kerana kita mesti meraihkan perbezaan dalam masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok merupakan antara platform media sosial yang digunakan secara meluas di seluruh dunia. Ia menjadikan kesaling hubungan serta perkongsian informasi dapat disebarkan dengan lebih mudah. Bagi pensyarah kanan Program Komunikasi USIM, Dr. Roslina Wati Hussein, penggunaan media sosial kini dilihat menjurus ke arah kebaikan. Ia juga medium paling berkesan untuk membantu masyarakat terutama golongan muda memahami situasi semasa. Kita punya ilmuwan agama sendiri menggunakan TikTok untuk berkongsi ilmu. Mungkin itu adalah satu platform yang terbaik dalam usaha untuk berkongsi ilmu dengan golongan muda. Kita tengok pun yang sebelum ni impaknya kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa sendiri nampak media sosial ni lebih kepada negatif. Tapi disebabkan peredaran zaman sekarang kan. Jadi dan keterlibatan influencer-influencer yang membawa unsur dakwah, para murabi, ustaz dan sebagainya, dan dia menjadikan satu platform yang baik, dan saya kira satu tempat ataupun platform yang kita rasa kita pun boleh terima ilmu kat situ. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Sedikit perkembangan Sukma ke-20 MSN. Hari kedua sukan berbasikal trek di Velodrome Nasional Nilai menyaksikan perebutan 4 pingat emas. Perkembangan lanjut, kita langsung bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi'i di Nilai. Silakan Amirul.
Baik, untuk makluman anda, antara 4 acara yang berlangsung hari ini merupakan pecut berpasukan lelaki, 500 meter ujian masa wanita, omnium wanita dan kejar mengejar individu lelaki. Pada ketiga ini, bagi kategori pecut berkumpulan lelaki dan ujian masa 500 wanita baru saja selesai. Dan bagi kategori ujian masa 500 meter wanita menyaksikan atlet negeri Kedah Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri yang berjaya meraih pingat emas selepas berjaya menandingi saingan daripada atlet Pulau Pinang Nurul Aliana Syafiqah Azizan dengan catatan masa 35.545 saat. Jadi tanpa membuang masa, saya ketika ini bersama pemenang pingat emas kita, Nurul Izzah Izzati. Okey, jadi Izzah, apa perasaan setelah berjaya satu lagi pingat emas pada hari ini? Saya agak kurang berpuas hati sebab saya tak dapat apa yang saya nak dan saya harap saya dapat perbaiki lagi selepas ini dan alhamdulillah juga saya dapat mengekalkan pingat emas untuk kedua kalinya. Okey, jadi pada hari ini bagaimana pula saingan dan cabaran pada perlumbaan tadi? Agak sengit, saya pun gemetar dan saya kena kontrol saya punya nervous tu dan alhamdulillah saya dapat mengatasinya. Okay, jadi difahamkan Izzah masih ada lagi 2 perlumbaan kan pada dalam masa 2 hari ini. Jadi bagaimana persiapan yang Izzah telah lakukan? Seperti biasa, saya training je lah sebelum ni dan saya akan buat yang the best for my team. Jadi ada tak sasaran untuk mengekalkan ataupun akan merangkul 2 lagi pingat emas yang akan datang ni? Ya, saya akan cuba buat yang terbaik untuk mengekalkan pingat emas saya. Okey, terima kasih Izzah. Tahniah. Alright, jadi untuk makluman anda juga, bagi kategori pecut lelaki berpasukan, menyaksikan pasukan berbasikal Perak berjaya merangkul pingat emas dengan catatan masa 46.003 saat. Manakala pingat perak menjadi milik Johor dan gangsa jatuh kepada Kedah. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini dari Velodrome Nasional. Kami akan terus membawakan perkembangan dari anda kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kita kembali ke studio. Silakan. Terima kasih Mirul. Berita Wilayah 20 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.